Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Saya Zurafiza Zaini Anis bernombor 8071 iaitu selaku Ketua Kumpulan Rambai. Di sini kumpulan kami akan membentangkan mengenai apa itu pemikiran kritis dan inovatif. Okey, mari kita lihat terlebih dahulu apa itu kritis. Menurut Kamus Dewan, kritis tidak dengan mudah menerima atau mempersetujui sesuatu. Ia perlulah dengan menimbang. Menimbang bermaksud menilai, membezakan, mencetuskan dan menyoal sama ada sesuatu itu benar atau salah. Okey, apa pula inovatif? Inovatif ialah keadaan mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. Hai, saya Norisa binti Dumi bernombor 8/072. Kenapa kita perlu berfikir secara kritis dan inovatif? Pertama, tingkatkan kualiti dan prestasi. Sentiasa membuat penilaian bila membuat sesuatu perkhidmatan. Contoh kaedah yang terbaik untuk mengetahui sama ada perkhidmatan diterima baik oleh pelanggan atau tidak. Kedua, jimatkan masa dan kos. Memudahkan pelanggan dengan sistem aplikasi pembayaran secara talian. Ketiga, memudahkan kehidupan. Penghasilan aplikasi seperti aplikasi pembayaran cukai pintu dapat memudahkan pelanggan untuk pembayarannya. Hai, nama saya Erwin James, nombor 8073. Berikut adalah contoh-contoh situasi dalam mempraktikkan pemikiran kritis dan inovatif. Terdapat 8 contoh dalam situasi ini yang kami akan kongsikan. Contoh yang pertama adalah komunikasi secara maya. Contohnya, kita boleh menggunakan aplikasi Zoom untuk mesyuarat, kursus ataupun pembelajaran dari rumah. Contoh yang kedua adalah penyebaran atau penerimaan maklumat melalui email dapat mengurangkan penggunaan kertas dan kos operasi. Hai, saya Edwin Charles Alidin, nombor 8074. Contoh ketiga ialah penggunaan Google Drive. Sebelum ini, jika komputer atau disk kita berlaku kerosakan, maklumat dan data-data kemungkinan akan hilang dan tidak boleh didapatkan semula. Tetapi dengan adanya Google Drive, kita boleh simpan maklumat atau data dan boleh diambil semula serta terjaga. Contoh seterusnya adalah sistem solar. Penggunaan sistem solar semakin meluas pada zaman kini, seperti kereta solar dan lampu solar. Pendekatan kepada sistem solar juga berlaku di peringkat pihak berkuasa tempatan, di mana PBT memasang lampu jalan yang bersistemkan solar bagi mengurangkan kos bil elektrik jabatan. Hai, nama saya Frezan, nombor peserta 075. Contoh nombor kelima dan keenam situasi dalam memperkitaikan pemikiran kritis dan inovatif adalah: kelima, menerangkan ide-ide baru melalui ilham atau gabungan ide yang ada. Contohnya, ide-ide perbincangan dalam ahli kumpulan. Keenam, mentafsir dan menilai sesuatu hujah yang mendalam. Contohnya, cara memberi alasan untuk menyokong atau menentang sesuatu pendapat. Hai, nama saya Rizwan, nomor peserta 076. Contoh nombor 7 dan nombor 8 situasi dalam mempraktikkan pemikiran kritis dan inovatif adalah: ketujuh, pembangunan R&D. Pembangunan R&D menarik pelabur asing agar pemindahan teknologi berlaku. Contohnya, teknik pembuatan penanaman dan penternakan. Nomor 8, mengangkat budaya dan pemikiran penjawat awam dalam budaya berfikir kelas dunia melalui kursus kaunseling dan persekitaran kerja yang positif. Menganggap pekerjaan adalah mulia. Hai, saya Muhammad Nazri bin Yahya, nomor peserta 8077. Contoh yang keempat ialah minda kelas pertama. Contoh minda kelas pertama, yang pertama, keikhlasan dan semangat. Ikhlas dalam melaksanakan tugas dan terserlah melalui perbuatan dan etika seseorang. Yang kedua, keupayaan berfikir. Pemikiran yang baik dihasilkan melalui ilmu dan pengalaman. Yang ketiga, keupayaan berkomunikasi.
mampu mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan sesuatu secara berkesan, sama ada secara lisan, penulisan, ataupun perbuatan. Hai, saya Zaidi bin Ahmad bernomor 078. Apakah kebaikan pemikiran kreatif dan inovatif terhadap penjawat awam? Kebaikan pemikiran kreatif dan inovatif kepada penjawat awam adalah seperti berikut. 1. Dapat meningkatkan perkhidmatan awam. 2. Dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan. 3. Boleh menambah baik kerjasama antara agensi atau jabatan. Dan yang keempat, dapat menjimatkan masa dan kos perkhidmatan. Hai, saya Elina bernombor 8079. Kebaikan kelima adalah berminda positif. Berminda positif adalah percaya dan yakin terhadap sesuatu program yang baru dirancang akan membawa kebaikan. Contohnya adalah yakin bahawa kerja boleh diperbaiki dan usaha penambahbaikan secara berterusan. Hai, saya M. Syazwani binti Capli, nombor peserta 8080. Sebagai kesimpulan, marilah kita sebagai penjawat awam mempraktikkan diri untuk berfikir di luar kotak, untuk memastikan penyampaian perkhidmatan yang berkesan dan berkualiti. Selain itu, adalah penting bagi penjawat awam membina keazaman untuk terus menimba ilmu pengetahuan dan kemahiran agar perkhidmatan awam terus berada di hadapan, serta memberi hala tuju kepada rakyat dan kerajaan ke arah pencapaian matlamat pembangunan negara. Sekian dari kami kumpulan 8. Terima kasih.